kita berdisiplin dan juga beramal dengan SOP yang telah ditetapkan oleh Jabatan Agama. Sahabat-sahabat, insyaAllah saya sebelum masuk dalam bacaan kitab, setelah sekadar memberikan pandangan, saya tengok ada sebahagian tempat yang kita pergi pulang maghrib, ada sahabat-sahabat beberapa tempat lagi. Kita tengok sebahagian daripada jamaah yang datang solat ini. Kalau saya sendiri masih Islam, saya tanggungjawab untuk manage di situ sebagai nanti di situ. Tapi kawan-kawan kita, surau-surau lain, masing-masing lain diamanahkan untuk menjaga rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu edikasi masjid, edikasi surau ini semaksimal mungkin menyediakan semua yang diperlukan oleh jamaah, sanitizer-nya atau penyekat suhu, menyediakan buku lagi untuk pendaftaran, kemudian mai sejahtera lagi. Kalau sebahagian surau dan masjid itu dibuat QR code untuk solat lima waktu masjid dan surau itu sendiri demi kemaslahatan jamaah. Tapi saya perhatikanlah ada sebahagian kecil daripada jamaah ini dia tak berapa jangan sembur saya itu tak berapa bersemangat nak mematuhi, terutama kalau dah lewat dah masuk ataupun untuk imam balik-balik nak rukuk je. Kita tengok ada sebahagian kecil daripada kawan-kawan kita tak berapa nak mematuhi sangat SOP. Jadi dia main masuk tak ambil suhu, tak tulis nama, tak daftar mai sejahtera. Dari satu sudut saya tengok penatlah usaha kawan-kawan yang jadi di masjid di surau provide semua sekali, tapi jemaah tidak menghargai. Yang keduanya, semua kita maklum bahawa SOP ini dibuat untuk masalah kita sendiri sebenarnya, untuk jaga keselamatan kita. Kalau kita lambat, sahabat-sahabat, jawapan saya ni tak popular lah. Kalau lambat, silap kita, siapa suruh datang lambat. Kalau tak nak, kalau rasa nak cepat, dah kawal lah. Paling tidak masa sebelum imam takbir dah datang. Tak boleh. Saya tidak tergerak kalau saya lewat tak lah. Silap saya kan, saya tak lewat. Saya pernah satu tempat sahabat-sahabat dikasih Allah memang saya lewat, patutnya saya khatib, tapi saya terlewat datang habis azan yang pertama. Surau dia buat apa? Saya tengah parking motor, dia tutup pintu pagar. Ada lawan saya lagi, tapi saya tak masuk lah. Jadi kita kenal saya pergi kuliah itu sebulan 2 kali, PSOP dia tutup. Kalau saya jadi dia pun saya akan tutup, tak bagi saya masuk. Kita hormatlah orang buat gitu. Saya sebenarnya kilokang ni bersama sahabat, tapi dalam 3 hasta lah daripada bangunan itu. Itu mazhab Syafi'i, ingat saya. Kalau kita ada ilmu, janganlah bimbang sangat. Bukannya kena masuk ke dalam kitab. Kalau ilmu kita tak tahu mungkin. Jadi kita suka buat review sahaja. Memanglah kadang-kadang yang kita suka ni kena brutal sikit. Kita punya counter. Dan takkanlah kita nak buat style hotel. Boleh nak buat style hotel kan. Tapi tension kadang-kadang yang jaga counter. Di berhadapan dengan ramai orang, macam-macam bela. Kita tolonglah beri isi. Kalau dia tak libat, buat saya itu tak libat. Kami pun sebut dalam bab masuk pun sahabat, ingat saya ada hadis. Kita tak perlu berlari. Kita tak perlu apa yang dah lepas. Apa yang tak kita sempat idrak, sempat apa masuk, kita ikut. Simple tu saja. Kan? Yang SOP ni kalau saya faham, saya tak akan tulis juga. Lambat atau lambat lah. Tapi tetaplah kita nak pahala berjemaah itu adalah paling tidak. Kalau saya fikir siapa suruh kau lambat. Yang masjid tu sahabat-sahabat hukum miscommunication. Bukan saya jadi khotib hari itu tua.
Jadi call balik lepas tu, Ustaz, kalau kita mahu Ustaz, kalau ada kata Ustaz lain, tak apa lah. Tapi saya dapat pengalaman itu sahabat-sahabat. Solat 3 rakaat. Sebelum ni masjid saya sedap sangat, dan kaunter, tak bagi orang masuk. Hari tu kena batalkan tuan sendiri. Fair and square. Jadi surah buat sendiri something. Jadi kita jemaah kena respect pada AJK surah. Mereka susah bayar, menyediakan perkhidmatan. Ini surah sahabat-sahabat kita tolerate lah. Tapi sebagian juga ada hormat, kita tengok kunci dia di mana dia. Ada. Itu pun saya pernah kena juga. Kita di Malaysia Jawa kan, nak kuliah kan, tutup maka tak ada masuk. Tapi AJK tu yang surah tu, AJK tu suruh sama Ustaz. Saya nak U-turn kan, nak solat kat surah kat ni tu. Tapi AJK tu sudah masuk. Dia tak maju SOP lah. Tapi tu di awal-awal kan tak semangat pada dulu. Ada yang mana untuk hormat. Jadi kita sahabat-sahabat insya-Allah bila AJK surau kat sini tak ada sampai sediakan kat tuan surau AJK tu. Sebahagian masjid buat macam tu. Banyak mazhab, saya tengok mazhab yang kecil-kecil lah. Kalau mazhab besar ni semua ada lah kat suku, sanitizer. Kita hormatilah kawan-kawan kita yang menjalankan amanah ini sahabat-sahabat. Apalah salahnya kita daftar nama Mari Sejahtera kan. Kalau kita bawa kita pun tak bawa, kita tu berlatih kita panjang tu kan kita. Ini saya tengok ada beberapa tempat kena orang-orang kita kan. Ada sebahagian pula style jawab ini semua kita tawakal kepada Allah SWT. Kita bagi solat bukan apa. Rumah Allah tak ada. Apa nak tulis nak dia juga jawapan kita. Orang ustaz yang baik, orang yang nampak macam ustaz. Tapi kalau ustaz tu maksudnya belajar betul-betul, dia tahu al-akhdu bil asbab, mengambil kira sebab sahabat dalam agama apa dia. Kalau ada seorang yang datang kepada Rasulullah, dia unta dia kan, dia tawakal kepada Allah, dia lepas itu saja. Tapi Rasulullah tak tawakal Allah, dia dah diikat unta dia, kan tawakal kepada Allah. Ambil ke sebab pendapat. Itu dia punya prinsip sama-sama. Jadi setiap kita bantu kita jaga kita. Dan jadi esok, bila kita kena esok pelopong pula tu, saya rasa ada tak satu surau lah yang ditutup ni. Ada jemaah ni balik bersama, mungkin terlepas ke apa, tapi bukan di Negeri Sembilan, Negeri Jiran. Hasilnya dia balik bersama, patut dia kena kuarantin, kena tutup surau. Jadi possibility nak kena tutup surau, kuarantin sampai 14 minggu. 14 minggu menangis lah kita. 14 hari possibility mengganggu pada siapa-siapa di mana-mana sahabat-sahabat. Mungkin kita sahabat-sahabat kat sini tak ada. Sekarang ni hari mungkin apa nak kena dia dekat 700. 69 Jadi worst scenario yang pernah kita hadapi. Jadi itulah Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita dengan kita ini sendiri berpegang dengan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, mengambil kira sebab musabah dan bertawakal kepada Allah dengan berdoa. Sampai-sampai itu yang CP-CP itu hormatilah kawan-kawan kita yang menjalankan amanah. Baik, sahabat-sahabat dikasihi Allah, kita kembali kepada kitab Fiqhus Sirah karangan almarhum Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Kita berhenti dalam perjumpaan yang lalu di halaman 187. Seingat saya kita berhenti di perenggan yang ke-1. Kalau yang 2 baris daripada 187 kita kira 1 perenggan, kira perenggan kedua dan ketiga. Saya berhenti pada perenggan yang kedua. Yang kedua tu 4. Sedengan nikmat. Betul. Confirm. Yang kedua tu. Sahabat-sahabat tengok tak live streaming saya 2 minggu lepas? Tak tengok? Saya tengok.
Saya syukur tu sahabat-sahabat buat MD lain. Sebab saya boleh semak kuliah saya mana saya tak betul. Satu. Lagi satu, saya boleh tengok kuliah mana. Saya tengok tadi. Tapi tak apa sahabat-sahabat, pada pandangan saya kalau tak silapnya sampai lapas bulan dengan yang kedua. Betul juga. Betul. Okay. Jadi pengajaran ini sahabat-sahabat dikasih Allah ialah berkaitan dengan pengajaran hijrah Rasulullah SAW ke Taif. Jadi pengarang Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Luti dia bawa situasi untuk maknanya kalaulah ada orang kata Rasulullah balik Rasulullah berdoa, berdoa merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang keadaan baginda yang dihalau, dikejam, diperlekitkan oleh penduduk Taif daripada memimpin itu sehingga pada kanak-kanak sampai berdarah-darah Rasulullah SAW dan Rasulullah berdoa sambil mengadu kepada Allah Taala. Kalau tak ada orang kata Rasulullah maknanya mengadu itu macam putus asa. Jadi pengarang disebut dalam perkara-perkara sebelum itu bahawa perbuatan berdoa itu bukanlah isyarat kepada berputus asa. Tidak. Tapi bahkan dia adalah satu benda yang dituntut di dalam agama bila kita ini berhadapan dengan satu musibah, tribulasi, adalah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perbuatan tersebut tak dikira sebagai berputus asa, tak ada talakut, tak ada pertentangan antara kedua-dua. Bahkan itulah sunnah. Dan pada Rasulullah SAW itu tidak pelik. Kerana Rasulullah ada sifat keinsanan pada diri baginda. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya, yang disebut dalam Al-Qur'an. Ada pilihan sahabat. Ayat itu pun katakanlah innama ana basyarun, sesungguhnya aku ini basyar, manusia, yuha ilayya, telah diwahyukan kepadaku. Jadi di samping itu isbatkan sifat kemanusiaan pada baginda, ayat tersebut turut memperingatkan kita walaupun baginda seorang insan, tapi jangan lupa baginda menerima wahyu. Maka bila menerima wahyu, baginda mendapat kelebihan-kelebihan yang bersama dengan penerimaan wahyu itu yang tak ada pada mana-mana manusia. Sahabat-sahabat dikasih Allah. Jadi dalam perkara yang ketiga, kalau dua lain itu separuh kita consider sebagai satu perkara. Dia kata perlu kita ingat bahawa manusia itu setinggi mana dan semulia mana pun darjah dan pangkatnya, ia tetap beredar di dalam ruangan dan lingkaran bingkai-bingkai kemanusiaan dan keinsanan. Ini kita dah cakap. Baik. Dalam perkara seterusnya, faktor ini membuktikan kepada kita sejelasnya bahawa Rasulullah walaupun ianya ataupun baginda adalah seorang Nabi dan utusan Allah, tetap juga ditimpa bahaya dan kesusahan di dalam usaha menjalankan tugas-tugas Allah. Tidaklah maknanya Rasulullah dihamparkan dengan karpet merah. Tidak. Bahkan Rasulullah lah manusia yang paling banyak dugaannya berbanding dengan manusia-manusia lain. Karena Nabi Sayyidul Anbiya, guru kepada seluruh para nabi. Dan baginda adalah salah seorang daripada ulul azmi min ar-rusul, iaitu para rasul, salah seorang daripada para rasul yang mempunyai keazaman yang begitu yang banyak menerima tribulasi di dalam dakwah. Itu Rasulullah SAW. Faktor ini baik, tetap juga ditimpa bahaya dan kesusahan di dalam usaha menjalankan tugas-tugas Allah. Setinggi mana martabatnya, baginda tetap beredar dan berkisar di dalam bidang fitrah kemanusiaannya. Sebabnya Nabi tak lari daripada sifat sebagai seorang manusia. Juga tetap akan perik ke perik. Ada bahasa Melayu PERIK, perik tadi, perik tu. Dengan kesengsaraan,
tetap Rasulullah akan merasa sengsara itu. Dengan sengsara, dengan kesusahan akan rasa berik. Dan akan lapang serta tenang dengan kesenangan nikmat. Dan bila dapat nikmat, Nabi merasa senang. Sifat manusia. Sifat manusia yang tak ada apa-apa ni, malaikat lah. Okey tu, dia punya maintain dia, perasaan kan. Hawa nafsu tidak ada di tempat ni. Malaikat tidak ada hawa nafsu. Dia buat apa yang disuruh. Ini semua kita maklum dan sahabat-sahabat. Baik, sahabat-sahabat dikasih Allah, suka saya bawa beberapa hadis yang disebut oleh para ahli, diriwayatkan oleh para ahli ulama yang mengisbatkan sifat keinsanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu riwayat daripada Al-Imam Al-Bukhari yang sampai kepada Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Usamah berkata, adalah salah seorang daripada anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yaqdi ayfi sakaratul maut, ibnu, anak kepada salah seorang cucu Rasulullah lah. Tapi tak disebut oleh Usamah bin Zaid anak yang mana, anak perempuan yang mana. Ada cucu Rasulullah, cucu lelaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sakaratul maut, yaqdi berada dalam sakaratul maut. Maka anak Rasulullah itu pun memutuskan keputusan supaya keputusan ini panggil bapa. Anak Rasulullah ini panggil bapa iaitu Rasulullah SAW. Maka baginda dipanggillah. Maka Rasulullah SAW pun pergi bersama, ikut Rasulullah nak tengok cucu yang berada dalam sakaratul maut itu. Kata Usamah bin Zaid ialah Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, ini kibar sahabat, dan juga Ubadah bin As-Samit. Kata Usamah bin Zaid, falamma dakhalna nawalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sabi. Bila Rasulullah sampai saja ke tempat itu, kami sampai saja sama Rasulullah, nawala, Rasulullah ambil bayi tersebut. Wa nafsuhu tuqaddilu fi sadrihi. Jadi mana jasad seolah-olah budak tu, bayi cucu Rasulullah tu dah nazar di kaum itu lain. Qalqalah bergentar gitu. Kutubul jiddan, tabbat yada Abi Habib wa tabbat. Takal khala, insyaAllah tubuh bayi bergegar gitu, sakaratul maut. Apa yang berlaku dalam kata Usamah bin Zaid, fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah nangis. Ini Nabi Rasul kekasih Allah, afdalul khalqillah, ciptaan Allah yang terbaik, nangis. Rasulullah nangis. Dari Sa'ad bin Ubadah ni bila tengok Rasulullah menangis, dia kata, "Atabki, adakah kau menangis?" Tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu Rasulullah jawab, "Innama yarhamullahu min ibadihi ruhama." Sesungguhnya Allah Ta'ala merahmati di kalangan hamba-Nya. Siapa dia? Orang yang berkasihan belas, ruhama, orang yang ihsan, belas pada orang lain. Jadi orang belas ihsan pada orang lain, Allah Ta'ala belas. Itu satu riwayat sahabat-sahabat. Jadi Rasulullah pun menangis. Rasulullah pun menangis. Jadi kita boleh faham bahawa tidak menjadi kesalahan bila ada kematian dan sebagainya untuk seorang muslim mukmin itu untuk mengalirkan air mata. Perasaannya tidak tertahan. Itu fitrah manusia. Yang tak bolehnya menangis sehingga di luar kawatan, meratap, meraung. Kita boleh baca An-Niyahah disebut lagi kat kitab pengarang. Pengarang ni lain macam. Ada orang bukan kamar tu. Lain macam sikit. Kalau dulu tanpa lutman, tanpa dulu poli
diharamkan di dalam Islam. Tapi menangis kerana dia adalah tanda rahmat ataupun kasihnya kita kepada orang yang meninggal dunia, tak ada masalah. Itu juga Rasulullah SAW disifatkan maknanya mudah menangis Rasulullah SAW oleh para sahabat yang meriwayatkan. Al-Imam At-Tabarani meriwayatkan bahawa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pada suatu hari membacakan kepada Rasulullah SAW satu surah. Ini surah apa ni? Surah Al-Imran, surah Nisa. Jadi Abdullah bin Mas'ud baca apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebelum tu dah baca ayat Quran, surah lah. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i shahida. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid. Maka bagaimanakah apabila kami datangkan daripada setiap umat ini dengan saksi, mana seorang saksi daripada umat tersebut. Yang dekat Allah Ta'ala telah memutuskan Rasul. Jadi saksi inilah yang akan jawab kepada masyarakat nanti. Ya betul, Allah telah memutuskan Rasul sebagai. Lalu Rasulullah Allah Ta'ala sebut wajibna bika ala haulai syahida, dan kami datangkan engkau wahai Muhammad ke atas mereka seorang lagi saksi. Dan Rasulullah SAW akan menjadi saksi. Maka bila dengar ayat ini sampai bila dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud, ayat ini sampai pada ayat ini, Rasulullah menangis Rasulullah. Dia menangis. Fabaka Rasulullah SAW. Jadi bila Rasulullah, maka menangislah Rasulullah SAW dengan besarnya, maknanya ialah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala pada baginda, tanggungjawab baginda, peranan baginda. Jadi menangis Rasulullah SAW memikirkannya. Begitu juga dalam sebahagian riwayat Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah kata zara Nabi sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi fabaka wa abka man hawlah. Dikatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahi kubur bonda baginda Aminah binti Wahab. Okay? Jadi bila dia datang kubur bonda, menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibunya meninggal, juga kecil lagi, masih kecil. Dia berpindah kepada datuknya, kemudian berpindah kepada Abu Talib. Maka menangislah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenang ataupun bila terkenangkan ibu baginda. Wa abkaman haulahu, bila Nabi menangis itu orang sekeliling baginda juga turut menangis. Tertahan sedih tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, tapi hadis itu ada lagi lah. Selepas itu dibawa oleh Imam Muslim. Itu menjadi bukti dan dalil bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maknanya sifat kemanusiaan bersama dengan baginda insan yang diberikan kelebihan. Kata mengarang, tetapi baginda rela mengharungi lautan kesengsaraan dan kepahitan demi mencari keredaan Allah. Tidak syak lagi ini adalah antara jalan-jalan untuk mendapat pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Satu hari sahabat-sahabat dikasih Allah, ada seorang sahabat tengok Rasulullah itu demam. Jadi dia tanya, wahai Rasulullah, aku tengok kau tahu kau angka tu begitu. Saya cerita ini nafas. Maknanya kau ni demam. Kuat sungguh wahai Rasulullah. Betul Rasulullah, ya kan? Aku, maknanya Rasulullah kata, aku ini sakit demam sekali ganda lebih daripada manusia selain daripada apa? Bukan Nabi, bukan Rasul, manusia biasa. Jadi kalau kita demam, katalah demam kita
teruk sangat sampai 70% lah. Nabi 140 berapa. Tapi sahabat ni faham. Oh, jadi kalau begitu engkau diberi ganjaran sekali ganda lebih. Ya, Rasulullah. Kan kita orang Islam, kita beriman bahawa kita bila diberi tribulasi itu adalah kafarah kepada dosa kita. Dan bila kita bersabar, kita diberi pahala. Itu kaedah kita orang beriman. Jadi sahabat dia belajar Rasulullah, dia tahu kaedah itu. Jadi bila Rasulullah kata, Rasulullah demam, sakit sekali ganda kot daripada manusia biasa. Jadi dia faham maksudnya Nabi sudah tentulah orang yang paling hebat bersabar dengan tribulasi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sudah tentu ganjaran Rasulullah adalah lebih besar. Lebih besar. Kata pengarang lagi ya, tidak sah lagi dia jalan-jalan untuk dapat pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang bersabar dalam menghadapi tribulasi. Di sinilah nyatanya at-taklif atau sifat tunduk dan menjunjung perintah-perintah Allah kepada manusia. Taklif itu seingat saya maknanya pembebanan. Pembebanan. Itu bukanlah orang yang dibebankan. Yang kedua, pengajaran yang kedua, bila kita perhatikan dengan teliti setiap peristiwa sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama-sama kaum bangsanya, Muhajirin dan Ansar, kita akan temui pada tiap azab sengsara yang ditempuh di pengajaran kedua, ditempuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diiringi dengan penawar yang melegakan. Musibah, Nabi bersabar, penawar. Musibah, Nabi bersabar, mujahadah, dakwah, penawar. Penawar ni kita kena elak-elak. Kita mulaikan sedikit. Ini adalah pemberian dan ganjaran ilahi kerana sanggup bersusah payah dahulu. Iringan penawar tadi ialah untuk menenangkan, merentang hati yang telah begitu banyak menempuh dan merempuh kesengsaraan, agar jangan dipecah-pecah atau dihancur-hancurkan. Hati itulah jangan dihancurkan dan tribulasi oleh perasaan putus asa dan kekecewaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tayasu min rauhillah. Janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah dan sebagainya. Innahu la yayasu min rauhillah. Sesungguhnya tidaklah berputus asa daripada rahmat Allah itu illa al-qaumul kafirin, melainkan kaum orang-orang yang kafir. Itu tidak. Jangan sekali-kali berputus asa. Sahabat-sahabat, insya-Allah. Surah Yusuf kemudian sahabat-sahabat dikasih Allah, kita baca kan dalam surah Al-Insyirah ataupun surah Asy-Syarh, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maksudnya, maka sesungguhnya dengan kesusahan itu terdapat kesenangan, dan bersama dengan kesusahan itu terdapat kesenangan. Pertamanya surah Asy-Syarh ini semua orang hafal. Tapi saya nak tanya sahabat-sahabat sini. Saya nak tanya sahabat, kenapa diulang 2 kali? Siapa boleh jawab? Apa surah ni? Daripada kecil lah. Siapa boleh jawab? Kenapa diulang 2 kali? Apa tujuan pengulangan di dalam Al-Quran? Siapa boleh jawab? Banyak di belanja untuk air banyak. Pengulangan ditaukid untuk menguatkan ujaran. Kita dah profesional kan, itu dah biasa ayat Ustaz. Tapi bila kita ditanya kenapa, dia tak boleh jawab. Itulah kantornya kita. Saya dan sahabat-sahabat sama 2 kali minggu situ. Lagi satu sahabat-sahabat ni kasih Allah. Kalau kita perhatikan perkataan al-usru yang Allah Ta'ala, inna ma'al usri, al-usr, maksudnya kesusahan. Okay. Sahabat-sahabat kalau tengok mushaf, perkataan tu ada alif lam. Ada. Cuma tengok perkataan kesenangan, yusra.
Ada alif lam? Tak ada alif lam. Susah Allah Ta'ala sebut ada alif lam. Senang Allah Ta'ala tidak menyebut alif lam. Apa implikasinya? Apa tujuan alif lam? Apa implikasi bila tak ada alif lam? Bila ada alif lam, dia khusus. Bila tak ada alif lam, dia umum. Jadi bila satu ayat diulang 2 kali, implikasinya begini. Kata ulama, inna ma'al us, sesungguhnya bersama dengan kesukaran. Bukannya ada alif lam dalam 2 ayat itu. Alif lam itu mengikat bahawa dalam surah. Jadi sebab jawapannya tidak pun dia minggu depan boleh akan datang. Dia mengikat bahawa kesusahan itu adalah kesusahan yang satu. Ada 2 ayat, tapi sebenarnya ayat itu refer pada satu kesusahan. Sebab apa? Sebab ada alif lam. Adapun yusra, kesenangan, tak ada alif lam. Jadi dia umum. Jadi kata ulama, bila satu nakirah dia bagi umum, kata nakirah diulang dalam 2 ayat, sebenarnya dari sudut makna dia merujuk kepada 2 kesenangan yang berbeza, tak sama. Seolah-olah Allah Ta'ala nak beritahu kita, sesungguhnya dengan satu kesusahan terdapat ataupun kamu akan dapat 2 kesenangan. Itu implikasi daripada ada alif lam dalam us yang sama dalam 2 ayat berbeza, dan tidak ada alif lam pada perkataan yus dalam 2 ayat berbeza yang berulang-ulang. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Cukup sekali ini sahabat-sahabat dikasihi Allah. InsyaAllah kita berjumpa dalam pertemuan akan datang bismillah. Kalau tidak ada apa-apa kondisi SOP yang seperti inilah, kalau ada selepas daripada itu kita jumpa insyaAllah bismillah. Mohon ampun, mohon maaf pada sahabat-sahabat semua kalau bersilap, kasar dan sebagainya. Moga-moga duduk kita ini sekali lagi dikira sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah.